Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, dalam video ni kita akan membincangkan tentang kos untuk memulakan peternakan lebah kelulut dah. Okey, untuk satu log biasanya log tu dah contohnya 400 Untuk pancang dalam RM50. Kalau buat sendiri dalam 30 lebih lah. Kalau pergi order dekat dekat tukang besi lah. Tapi kadang tukang besi ni dia orang tak nak terima benda order sikit-sikit. Jadi itulah kelemahan dia. Dan lain tu macam plastik, kotak topping. Tapi kalau dah beli ada topping tu, itulah. Jadi kebiasaannya kalau kita nak minta geran apa kan. Jadi at least kena ada dalam 4 atau 5 log dulu. Untuk maknanya kita dah ada buat lah. Jadi kos tu dalam 3,000 tu boleh cukup lah. Untuk kita start dulu. Secara sikit-sikit dulu. Macam saya dulu memula dengan 2 log, kemudian saya tambah sikit lah. Ada orang hantar beli, dia kat sini ada yang hantar dia. Jadi yang jumpa dia tanya, nak sarang kelulut tak? Okey, bawa lah. Okey, jadi dia hantar ke rumah, dia bayarlah, standby lah duit. Okey, jadi nak biasanya untuk nak kos permulaan tu dalam 3,000 tu dah sesuai lah untuk memulakan dulu lah. Tapi kalau nak tambah satu pun dalam 400-500 pun boleh dapat lah. Jadi yang dah ada topping biasa dalam 400.5 tu lah dah ada topping semua. Mula satu dulu, jadi boleh makan untuk family dulu. Dia sedut tu makan untuk bagi anak, bagi isteri. Dan jadi itulah kebiasaannya kos untuk ternakan kelulut lah. Jadi untuk permulaan tu tak perlu lagi pancang, gunalah dulu pakai pasu ke, dulu saya pergi pasu je. Saya pergi kat kilang pasu, beli pasu reject. Maknanya pasu yang dia orang buat tersengit apa tu kan. Tersengit, lepas tu color tak betul, ada pecah sikit. Betul pun kat lubang dia tak ada lubang kat bawah pasu tu tak ada lubang. Dia cucuk tu tak betul, dia tersengit lah apa lain. Yang tu dia akan reject. Biasanya dalam pasu besar pun dalam RM3 je tu lah boleh dapat dekat kilang. Kebiasaannya kalau saya dekat Perak ni, saya beli kat Ipoh, kilang pasu dekat Ipoh ataupun dekat Taman Herba kat Kinta ke Kampar kot. Yang Kampar ke, ya Allah. Taman Herba, Taman Herba tu kat depan sikit ada kilang besar yang buat pasu. Biasanya dia orang akan jual, dia reject kan, dia akan kumpul kat sebelah depan kilang dia tu. Kita boleh pilih lah. Pilih tu nanti akan datang bangla, dia akan beritahu lah berapa harga tu. Okey, masuklah dalam tu. Kalau saya beli tu memang penuh satu kereta lah, sampai sengit-sengit keretanya, pasu berat. Jadi itulah kalau nak memulakan dulu tu pakailah. Kalau nak pergi cari sendiri lautan pun carilah, kalau nak start memula tu kan, kalau nak zero cost kan. At least kena ada chainsaw lah nak tebang pokok. Dan kalau ada kat kawasan kebun sendiri dah ada kelulut, lagi senang kan. Tapi jangan sampai orang curi pula Jadi nak mengurangkan kos tu lah, beli dulu sedikit demi sedikit. Jadi tak perlu kita beli invest sampai 10,000 boom, beli 30 log. Jadi kita boleh start sikit-sikit. Tapi kalau untuk komersial dia orang akan ambil banyak lah, sebab dia orang ada target untuk pengeluaran dia. Maknanya dalam masa 3 bulan dia akan dah ada start jual madu, dah ada income masuk. Jadi kalau untuk hobi tu boleh 1-2 dulu. Tapi untuk komersial biasanya dia orang ambil dalam banyak lah, dalam 30-40, ada sampai 1,000 pun ada log. Tapi susah dapat lah. Ratus-ratus tu boleh dapat lagi kalau campur-campur semua hantar supplier daripada dari Kelantan lah apalah kan. Okey. Jadi kita nak mulakan tu, tengoklah poket tu berapa yang ada kan. Kalau ada sikit, mulalah sikit dulu. Kalau ada banyak tu bolehlah nak ambil banyak-banyak. Dan juga kita perlu tahulah macam mana nak dapatkan balik return of investment tu kan. Jadi kena jual madu. Tapi kalau tak nak jual madu, kita boleh buat produk.
Contohnya produk-produk hiliran lah, sabun, apa lagi, apa macam apa, balm, dan banyak lagi lah sekarang yang hasilan daripada apa, hasilan daripada madu kelulut dan juga hasilan kelulut lain seperti propolis bibred tu. Jadi kita pandai-pandai untuk kita mengembangkan duit yang ada, yang kita invest untuk bela kelulut tu. Okey, jadi kos memulakan tu depends pada kita. Tanya poket kita dulu. Jadi kalau ada duit banyak, bolehlah keluar banyak. Jadi jangan sampai apa, kita invest tu melampau-lampau. Kemudian kawasan tu tak cukup tak cukup sumber. Kita beli letak sampai 100. Jadi banyak kelulut akan mati. Itu akan rugilah. Jadi pastikan kita invest tu, tengok kawasan dulu. Sumber cukup ke tak. Jadi tambah dulu sikit demi sikit. Jangan apa, tergopoh-gopoh, tergopoh-gapah masuk banyak kelulut ataupun sarang kelulut di satu kawasan. Jadi itu menyebabkan risiko lah untuk apa, kelulut tak cukup makan, tak cukup sumber. Maknanya dia bersaing dengan banyak koloni lain untuk survive. Jadi kalau kita pun kalau makanan sikit, macam mana kita nak hidup apa dalam satu tempat tu. Makanan ada sikit ya. Contohnya kita satu kampung tu ada 30 orang. Lepas tu kawasan tu ada apa, di tu ada satu guni je beras. Jadi apa yang boleh tak kita hidup. Jadi itulah jadi pastikan kawasan kita tu apa, cukup sumber dia, dan nektar cukup, resin dia cukup. Jadi bolehlah kita buat dalam skala yang besar sikitlah, tapi jangan terlalu besar lagi. Dan biasanya dalam 30 untuk satu kawasan tu dah okey lah, untuk 1 ekar kawasan ni. Jadi dengan itu dia mudah boleh cukup sumber lah, dia ada nektar dengan resin tu. Jadi kalau macam apa, pengeluaran tu sikit, maknanya tu kawasan tu tak cukup sumber dia. Jadi nak invest, kalau kita banyak duit banyak macam mana pun, pastikan kawasan tu cukup sumber dia. Kalau tak, kita akan rugilah. Sebab kemungkinan besar koloni tu akan collapse ataupun dia akan mati. Jadi untuk mengelakkan benda tu berlaku, pastikan dulu kawasan tu cukup sumber. Walaupun anda banyak duit, pastikan benda tu dulu. Sebab kita tak nak aniaya kelulut tu. Sebab kita tak nak apa, pindahkan dulu dekat tempat asal dia, dekat hutan dia banyak makanan. Lepas tu kita letak pula dekat kawasan ternakan kita tu dah tak cukup makan. Jadi banyak yang kebulur dan mati. Jadi itulah. Jadi kalau ada kebiasaannya itulah, untuk hobi boleh sikit-sikit dulu. Kalau untuk komersial, tengok kawasan tu cukup sumber ke tak, baru boleh masukkan banyak-banyak. Tapi itu pun jangan terlalu banyak. Buat banyak-banyak kawasan lah. Okey, kalau ada banyak kawasan, contohnya kawasan akasia ke apa, pokok getah ke apa kan. Getah pun orang bermusim juga. Jadi pastikanlah sumber-sumber yang dia nak apa, kelulut perlukan tu cukup. Jadi boleh tengok rujuk video-video yang sebelum ni berkenaan dengan sumber yang kelulut nak apa tu kan. Okey, jumpa lagi dalam video seterusnya. Jumpa lagi. Bye bye.